TV KPM. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM untuk slot pentaksiran sumatif, di mana di sini kita akan memberikan pencerahan tentang skop dunia pendidikan Malaysia. Dan pada hari ini kita bawakan seorang tetamu yang cukup luas pengalamannya. Kita saksikan dulu profil tetamu kita. Baiklah penonton semua, untuk hari ini kita akan bersama-sama dengan seorang jurubahasa isyarat Ifam. Perkenalkan, Cikgu Wano Adli Tengah Airlines Wan Ngah dari SMK Ibrahim Fikri, Kuala Nerus, Terengganu. Cikgu, apa khabar, sihat? Baik, terima kasih kerana bersama kami untuk slot pentaksiran sumatif hari ini. Dan kita ditemani oleh seorang tamu yang cukup hebat orangnya. Kita persilakan Cikgu Muhammad Zamri Abdul Aziz, Timbalan Pengarah Peperiksaan Sektor Operasi, Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Tuan Zamri, apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik, Irfan. Terima kasih kerana bersama Irfan hari ini untuk slot pentaksiran sumatif, di mana kita akan membicarakan tentang persediaan untuk menduduki peperiksaan awam, betul? Ya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan. Sila. Terima kasih, Irfan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan berkongsi maklumat berkaitan dengan peraturan ataupun persediaan menduduki peperiksaan awam. Dalam maklumat ini kita akan bahagikan dalam segmen ini kepada dua keadaan, iaitu sebelum hari peperiksaan dan juga semasa hari peperiksaan. Dan kita teruskan dengan langkah-langkah untuk sebelum pada hari peperiksaan, di mana pertama sekali pihak calon peperiksaan, khususnya peperiksaan SPM, CJ Tingkat Agama Malaysia, mungkin juga ada CJ Vocational Malaysia ataupun yang akan menduduki ujian pencapaian antarabangsa, mesti menyemak dahulu pernyataan pendaftaran peperiksaan, atau dulu kita panggil slip peperiksaan. Dan yang ada dalam tu ialah berkaitan dengan nama kita, maklumat diri kita, pusat di mana kita akan menduduki peperiksaan. Juga yang penting sekali ialah kesemua mata pelajaran yang kita daftarkan. Dan seterusnya kita juga perlu menyemak jadual waktu yang disediakan oleh pihak sekolah, insya-Allah. Dan ini adalah contoh jadual waktu yang kita ada, yang telah diuploadkan atau dimuat naik di portal lembaga. Begitu juga kita juga calon-calon dikehendaki untuk melihat jadual masa untuk ujian bertutur bagi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, juga untuk ujian mendengar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, juga bagi mereka yang menduduki atau mengambil mata pelajaran sains, di mana akan ada ujian amali sains bagi peringkat SPM. Dan seterusnya juga pihak calon mestilah memahami, membaca dan memahami serta mengikuti kesemua peringatan-peringatan yang dimasukkan di dalam jadual waktu peperiksaan untuk kita bersedia bagi menduduki peperiksaan pada tahun ini. Dan ini adalah contoh borang di mana calon selepas mereka telah pun membaca, memahami kesemua peraturan-peraturan telah pun diberikan dalam jadual waktu peperiksaan itu, mereka perlu menandatangani borang pengakuan calon yang akan diberikan oleh pihak sekolah kepada mereka, dan selepas mereka menandatangani borang ini akan dikumpulkan oleh pihak sekolah untuk dibuat dokumentasi. Dan seterusnya, pihak calon-calon juga mesti bersedia dengan dokumen-dokumen untuk pengenalan diri mereka. Kad pengenalannya, slip peperiksaan tadi, juga alat-alat tulis yang perlu disediakan untuk mereka bersedia bagi menduduki peperiksaan. Dan seterusnya, kita ataupun calon mesti mengenal pasti lokasi. Bagi calon persendirian, mengenal pasti lokasi dan juga pusat peperiksaan yang akan mereka duduki nanti. Bagi calon sekolah tidak ada masalah sebab mereka berada di sekolah masing-masing. Jadi saya rasa itu saja untuk segmen pertama kita ini, Irfan. Baik, terima kasih Tuan Zamri. Saya ada satu soalan. Contohnya kan, ada calon yang lupa ataupun tidak membawa dokumen pengenalan diri. Apa yang akan berlaku? Okey, terima kasih Irfan. Soalan yang cukup baik.
sekiranya calon yang terlupa ataupun tertinggal, contohnya kad pengenalan mereka lah. Jadi bagi calon sekolah, mereka boleh terus berjumpa dengan guru bertugas yang telah pun ditugaskan oleh pihak sekolah pada hari berkenan di Dewan Perpiasaan. Ataupun mereka terus berjumpa juga dengan setiausaha perpiasaan sekolah untuk mendapatkan satu borang untuk menggantikan borang pengenalan diri mereka tadi bagi mereka dapat menduduki perpiasaan, dan borang itu mestilah diserahkan kepada ketua pengawas perpiasaan di Dewan Perpiasaan tersebut, insya-Allah. Dan bagi calon bersendirian, mereka perlu merujuk kepada pihak SPP negeri, Sektor Pentaksiran Perpiasaan Negeri. Okey, jelas. Setiap masalah pasti ada solusinya. InsyaAllah. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Okey, terima kasih Tuan Zamri. Jadi sama-sama. kita akan berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Pentaksiran Sumatif selepas ini. Kembali menyaksikan Pentaksiran Sumatif Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Ifran Syami dan juga Tuan Zamri daripada Lembaga Periksaan. Baik, hari ini kita sedang membicarakan tentang persediaan untuk menduduki peperiksaan awam di mana Tuan Zamri akan pecahkan kepada dua, sebelum dan semasa. Apa yang patut kita praktikkan dan apa yang patut kita elak? Silakan. Terima kasih Irfan. Jadi seterusnya untuk segmen ini kita akan bercakap tentang dua keadaan, iaitu pada semasa peperiksaan tetapi sebelum menjawab soalan dan juga semasa menjawab soalan dalam Dewan Peperiksaan. Jadi kalau kita lihat di sini, sebelum kita memasuki Dewan Peperiksaan, yang penting calon-calon adalah mesti berpakaian kemas, lengkap jika calon sekolah beruniform sekolah, jika calon bersendirian berpakaian kemas dan lengkap, dan perlu hadir awal ke pusat peperiksaan. Itu yang penting juga. Jangan kita kelang kabut untuk datang lewat dan sebagainya. Yang seeloknya 15 minit sebelum pada peperiksaan bermula kita dah berada di situ untuk bersedia dengan semua kelengkapan-kelengkapan yang sepatutnya kita ada. Dan seterusnya juga, bagi calon sekolah, mereka akan ada guru bertugas di pusat-pusat ataupun Dewan Peperiksaan ataupun bilik peperiksaan tersebut. Jadi patuhi arahan guru-guru bertugas yang ada. Dan seterusnya, yang penting untuk setiap calon adalah untuk membawa dokumen pengenalan diri, iaitu kita punya kad pengenalan, kita punya pernyataan untuk peperiksaan tadi, dan juga yang penting juga alat tulis untuk kita menjawab semasa peperiksaan dilangsungkan. Dan seterusnya, pastikan kita masuk ke dewan atau bilik peperiksaan setelah diarahkan oleh ketua pengawas peperiksaan. Itu yang penting. Dan biasanya di sekolah, saya juga pernah berada di sekolah, kita akan mengumpulkan semua calon-calon di hadapan bilik dewan peperiksaan, bersedia dengan bacaan doa dan sebagainya, dan terus apabila dapat arahan, kita masuk ke dewan dengan cara yang teratur dan duduk di meja yang ditetapkan. Calon sekolah tidak ada masalah, mereka telah pun ada pengalaman duduk di tempat yang mereka telah pun biasa. Tetapi calon persendirian, pastikan sebelum masuk ke dewan, tengok satu pelan lokasi meja-meja calon yang diletakkan di tepi entrance ataupun tepi pintu masuk ke dewan atau bilik peperiksaan. Kenal pasti tempat kita di mana kita akan duduk untuk menjalani peperiksaan. Yang seterusnya ialah kita kena dengar dan patuh kepada arahan ketua pengawas peperiksaan. Jadi setiap pergerakan kita dalam Dewan Peperiksaan, sebelum bermula kita menjawab soalan-soalan yang disediakan, patuhi dan dengar arahan-arahan yang diberikan, supaya kita tidak terkeliru dan sebagainya. Dan seterusnya, letakkan dokumen pengenalan diri kita tadi, iaitu kita punya kad pengenalan, pernyataan peperiksaan di atas meja sepanjang peperiksaan berlangsung, supaya pihak pengawas peperiksaan boleh membuat semakan semasa peperiksaan berlangsung nanti. Dan seterusnya kita tengok pula, yang penting juga bagi calon ialah semak maklumat sebelum kita mulakan peperiksaan. Yang pastinya semak maklumat di atas meja kita, iaitu jika diberikan kertas soalan, apabila diarahkan untuk membuka atau melihat kertas soalan, calon pastikan itu adalah soalan ataupun mata pelajaran yang memang mereka daftarkan. Takut tertukar soalan, kita tak tahu yang tu. Kadang-kadang ada berlaku juga, walaupun begitu jarang berlaku, tapi pastikan takut kita juga tersilap masuk dalam masa yang tidak sepatutnya kita masuk untuk menduduki peperiksaan. Pastikan mata pelajaran dan kertas peperiksaan yang ada itu adalah memang untuk atau telah kita daftarkan. Seterusnya, dalam kita menjawab ataupun diberikan arah untuk menjawab kertas peperiksaan itu,
Kebiasaannya akan ada, sama ada diberikan kertas jawapan, ada 3 jenis kertas jawapan. Sama ada kertas jawapan yang berbentuk objektif, iaitu yang biasa kita tandakan dengan pensel, ataupun diberikan buku jawapan untuk kita menulis bagi jawapan-jawapan berbentuk esei, dan juga mungkin ada kertas-kertas peperiksaan atau buku kertas soalan itu juga yang merupakan untuk diberikan atau dibuat jawapannya di atas kertas peperiksaan itu. Jadi, kenal pasti kesemuanya ini. Di mana kita nak kenal pasti, kita rujuk pada jadual waktu yang disediakan, kerana dalam jadual waktu itu telah diberikan peringatan-peringatan untuk mata pelajaran ini, apa dia punya kertas jawapannya atau kaedah untuk menjawabnya dan sebagainya, ya. Contoh saya berikan di sini, ya. Ini contoh jadual waktu bagi SPM untuk kertas bahasa Melayu kertas 1 contohnya, ya. Kita tengok di sini. Ada calon untuk kertas 1 perlu menjawab di atas kertas buku jawapan bermaklumat, ya. Bermaksud mereka menulis di situ. Bagi kertas seni visual, seterusnya menggunakan kertas jawapan objektif bermaklumat. Bermaksud itu adalah kertas jawapan objektif yang ditanda. Manakala bagi kertas bahasa Inggeris kertas 1 pula yang akhir itu, kalau kita lihat di sini contohnya ialah kertas jawapan objektif hybrid. Bermaksud di atas kertas soalan atas jawapan itu ada yang ditanda, ada yang perlu ditulis dan sebagainya. Okey, itu berkaitan dengan kaedah itu untuk menjawab. Seterusnya ialah patuhi tempoh menjawab. Ini adalah satu syarat yang cukup penting bagi calon-calon peperiksaan. Jangan melebihi masa, rancang untuk cara kita menjawab dengan betul, dan dalam masa yang sama, apabila kita telah pun diberi kertas soalan, dibenarkan oleh pihak ketua pengawas peperiksaan untuk menjawab pada masa tersebut, kita tidak dibenarkan untuk keluar dari Dewan Peperiksaan 30 minit pertama apabila kita mula menjawab peperiksaan tersebut. Itu adalah peraturannya. Dan juga 10 minit terakhir apabila kita dah selesai pada akhir 10 minit terakhir sebelum diberikan arahan oleh pihak ketua pengawas untuk berhenti menulis, maka 10 minit terakhir ini juga tidak dibenarkan calon-calon keluar daripada dewan atau bilik peperiksaan. Jadi pastikan sebelum kita masuk dewan itu, kita terus kalau nak ke tandas, teruskan ke tandas dan sebagainya. Maksudnya kita bersedia untuk menduduki peperiksaan pada hari tersebut. Seterusnya kita melihat juga kepada, sekali lagi kita maksudkan sini, mematuhi amaran dan juga larangan di dalam atau di dewan atau bilik peperiksaan. Ini juga adalah satu maklumat yang cukup perlu diberi perhatian oleh pihak calon. Takut kadang-kadang kita terlupa bahawa ada benda-benda ataupun bahan-bahan ataupun peranti yang kita tidak boleh bawa masuk dalam dewan peperiksaan. Contohnya ialah telefon. Ya, itu memang ada diletakkan barang-barang terlarang yang tidak boleh dimasukkan dalam dewan peperiksaan. Jadi di sini rujuklah kepada arahan yang diberikan di pintu masuk peperiksaan, ya, dewan peperiksaan. Dan juga pastikan, nanti kita nak menjawab, pastikan kertas jawapan yang diberikan itu dalam keadaan yang baik. Sekali kita lihat ada koyak ataupun renyuk di mana-mana, terus kita angkat tangan, maklumkan kepada ketua pengawas ataupun pengawas yang berhampiran dengan tempat kita, supaya ditukar atau dibuat gantian kepada kertas jawapan yang lain, ya. Dan untuk yang pada ke-15, patuhi penggunaan alat tulis. Di sini juga kita perlu merujuk kepada jadual waktu peperiksaan, kerana di situ telah diberikan sekiranya diberikan maklumat sekiranya ada kertas jawapan ataupun paper ataupun kertas-kertas yang perlu menggunakan alat tulis yang spesifik untuk kertas tersebut. Contohnya ialah bagi kertas jawapan objektif mesti menggunakan pensel 2B. Contohnya, kalau kertas matematik yang bertulis perlu menggunakan pen untuk menjawab dalam graf dan sebagainya, dan menggunakan alat-alat tertentu, maka pastikan kita membawa alatan tersebut. Dan juga kita masukkan sekali lagi, patuhi arahan ketua pengawas peperiksaan. Kita ulang sekali lagi tentang mematuhi arahan supaya calon-calon semua akan sentiasa beringat dan mengikuti peraturan yang ditetapkan. Dan seterusnya ialah kita nak memastikan skrip jawapan peperiksaan telah dikutip di atas meja kita. Apabila akhir pada peperiksaan, apabila ketua pengawas peperiksaan mengatakan, okey, tamat waktu menjawab, sila letakkan pen ataupun pensel, pastikan kita bersedia untuk menyerahkan kertas jawapan kita, di mana pengawas-pengawas akan datang ke setiap meja untuk mengutip jawapan kita. Dan di sini pastikan kertas jawapan kita
dikutip oleh pengawas peperiksaan. Ya, itu kena pastikan. Sekiranya tidak ada atau tidak siapa yang datang ke meja kita angkat tangan, maklumkan kepada ketua pengawas. Dan yang seterusnya, kita tidak mengeluarkan barang-barang ataupun dokumen-dokumen ataupun kertas-kertas peperiksaan keluar daripada Dewan Peperiksaan. Ini juga adalah arahan yang akan diberikan oleh pihak ketua pengawas peperiksaan nanti. Jadi yang kita bawa keluar nanti adalah dokumen diri kita dan juga alat tulis yang kita bawa masuk tadi. Okey, itu kena pastikan, ya. Dan seterusnya, kita boleh beredar daripada Dewan Peperiksaan atau bilik peperiksaan setelah diarahkan. Selagi tidak diarahkan oleh ketua pengawas peperiksaan, kita mesti berada di meja kita, di bangku kita, sehinggalah diberikan arahan sebagaimana yang saya maklumkan tadi, dan kita keluar dengan secara yang berhemah, cara yang teratur. Itu adalah yang sepatutnya kita buatlah, ya. Dan akhir sekali, dalam masa kita beredar itu, pastikan kita bawa juga dokumen. Sekali lagi saya ingatkan, bawa juga dokumen-dokumen pengenalan diri kita bersama dengan alat tulis kita tadi, ya. Jadi Irfan, itu sebahagian daripada yang kita kongsi bersama semasa waktu peperiksaan, sebelum menjawab, semasa menjawab, dan juga apabila akhir sesi peperiksaan pada hari tersebut. Saya serah kembali kepada Irfan. Baik, terima kasih Tuan Zamri atas penerangan yang cukup menarik berkenaan dengan bagaimana caranya sebelum kita mulakan kertas peperiksaan itu dan selepas kita menjawab kertas soalan. Saya ada soalan, Tuan Zamri. Sekiranya saya merupakan seorang calon yang suka sangat matematik. Ketika itu saya menjawab kertas matematik kertas 1 dan saya menjawab dengan cepat. Saya habis awal, saya nak keluar dewan. Boleh ke tak boleh sebenarnya? Okey, terima kasih Irfan pada soalan tersebut. Ini pun memang berlaku di Dewan Peperiksaan. Tak sabar nak balik rumah katanya. Ya, yang orang bijak ni, yang hebat. Ya. Apa yang kita boleh buat ialah, calon-calon apabila mereka menjawab, mereka tidak boleh keluar daripada Dewan Peperiksaan selepas setengah jam. Okey. Setengah jam daripada mereka menduduki peperiksaan, ya. Dan juga mereka juga, saya maklumkan tadi, tidak boleh keluar daripada Dewan Peperiksaan 10 minit terakhir. Walaupun mereka dah habis menjawab, tapi kalau masa tu dah tinggal 9 minit masa untuk berada dalam tempoh menjawab bagi keseluruhan, mereka tidak dibenarkan untuk keluar pada dewan. Mereka terpaksa tunggu sehinggalah semua rakan-rakan mereka dalam dewan sama-sama tamat menjawab dan keluar bersama. Betul. Itu yang kita boleh yang paling buatkan. penting kena ikut ketua pengawas punya arahan. Okey Tuan, Betul. saya satu soalan lagi. Kalau kita tahulah di sekolah memang calon-calon SPM contohnya akan memakai baju sekolah, tetapi untuk calon persendirian ni, apakah etika pemakaian yang sesuai untuk mereka? Okey, terima Kalau kasih. kita nak pakai baju macam pergi pasar, pergi pusat membeli belah, boleh ke tak boleh sebenarnya? Okey, Ifan, terima kasih banyak. Ini pun berlaku di Dewan Peperiksaan. Biasanya kalau masa saya menjadi ketua pengawas dahulu pun, kita terpaksa menasihat kita punya calon-calon persendirian. Okey, untuk calon-calon sekolah, saya setuju dengan Ifan beritahu tadi, mereka akan memakai pakaian biasanya ialah uniform sekolah, untuk ke pusat-pusat peperiksaan atau menduduki peperiksaan. Bagi calon-calon persendirian, yang pentingnya mereka berpakaian secara formal, secara yang kita kata tidak rasmi, tetapi sesuai untuk masuk ke Dewan Peperiksaan. Janganlah mereka pergi dengan pakai seluar pendek, berselipar jepun dan sebagainya, atau dengan singlet. Sebab itu tidak melambangkan penampilan masyarakat kita. Betul. Jadi pakailah dengan smart, casual pun tak apa, tetapi dapat memberikan ketenangan kepada calon-calon lain yang bersama dengan kita di Dewan Peperiksaan. Iya. Ifan. Yang paling penting kita amalkan adab sopan dan juga kita amalkan budaya masyarakat kita di Malaysia. Terima kasih Tuan Zamri. Dan kita akan berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Pentaksiran Sumatif. Jangan ke mana-mana. Bersama kami dalam Pentaksiran Sumatif Didik TV KPM. Hari ini kita membicarakan tentang persediaan untuk menduduki peperiksaan awam. Tuan Zamri, untuk segmen kali ini, apa pula yang kita akan bincangkan? Okey, Fan, untuk segmen yang ketiga ni, kita akan bincang berkaitan dengan maklumat-maklumat tambahan berkaitan dengan peperiksaan. Biasanya calon nak tahu, ataupun ibu bapa mereka nak tahu, ya, apa itu kaedah untuk pemotoran maklumat calon, apa dia maksudnya calon-calon hospital, calon menumpang,
calon cicir dan calon bantuan yang memang biasanya akan ada di pusat-pusat atau dewan-dewan peperiksaan. Okey. Jadi kita tengok dulu kepada pembetulan maklumat calon. Apa maksudnya? Di sini bermaksud calon-calon boleh membuat pembetulan maklumat sekiranya didapati mereka mendapatkan pernyataan untuk menduduki peperiksaan itu ada maklumat yang salah ataupun kesilapan ejaan ataupun kesilapan dari segi nombor-nombor kad pengenalan dan sebagainya. Dan sebenarnya kita telah bagi ruang kepada mereka ini untuk membuat pembetulan sehinggalah pada bulan Julai baru ni. Ya. Tetapi sekiranya mereka telah buat pembetulan melalui sekolah bagi calon-calon sekolah dan juga melalui sektor pentaksaan peperiksaan bagi calon-calon bersendirian. Tetapi sekiranya mereka dapati bila mereka menduduki peperiksaan pada hari tersebut, hari pertama biasanya akan berlaku, mereka lihat masih lagi silap dari segi maklumat yang ada. Maka mereka masih lagi boleh membuat pembetulan dengan memberikan bukti mereka telah buat pembetulan sebelum ini kepada ketua pengawas peperiksaan. InsyaAllah kita akan masukkan juga dalam buku rekod pengawasan dan di sini akan dibawa balik pada lembaga peperiksaan untuk dibuat pembetulan. Seterusnya kita lihat kepada apa itu definisi calon hospital atau calon tahanan. Bagi calon hospital bermaksud calon-calon yang menduduki peperiksaan pada tahun ini sama ada calon sekolah atau calon persendirian tetapi menghadapi masalah kesihatan, demam, aksiden dan sebagainya, maka mereka tidak boleh menduduki peperiksaan di pusat-pusat peperiksaan, maka mereka hanya boleh menduduki peperiksaan di pusat yang selain pusat peperiksaan yang mereka ada tadi ialah di hospital yang telah pun didaftarkan sebagai pusat hospital bagi negeri-negeri berkenaan. Tidak semua hospital yang kita boleh, tapi hospital-hospital telah pun ditetapkan oleh pihak SPP negeri kepada pihak lembaga peperiksaan. Ini saja yang boleh diduduki. Jadi bermaksud sekarang ni calon-calon boleh menduduki peperiksaan dua tempat saja, Irfan. Pertama di pusat peperiksaan, yang kedua di hospital yang telah pun didaftarkan kepada lembaga peperiksaan. Yang kedua adalah calon tahanan. Bermaksud calon-calon yang ada isu dari segi ditahan oleh pihak berkuasa dan sebagainya, mereka dibenarkan untuk menduduki peperiksaan di pusat-pusat tahanan tersebut sebagai calon tahanan dan ini akan diuruskan oleh pihak sektor pentaksaan peperiksaan dekat negeri masing-masing. Seterusnya ialah calon menumpang. Calon menumpang ini bermaksud calon ini memang telah mendaftar sebagai calon peperiksaan. Tetapi mereka tidak dapat menduduki peperiksaan di pusat yang mereka daftar itu. Mungkin ada sebab-sebab tertentu, maka mereka boleh menduduki di pusat mana-mana pusat yang ada, yang berdekatan mungkin, dengan syarat di pusat tersebut ada subjek ataupun mata pelajaran ataupun kertas-kertas peperiksaan yang sesuai atau yang mereka daftarkan. Itu yang maksud calon menumpang. Mereka boleh pergi ke pusat tersebut dengan membawa bukti bahawa mereka adalah calon peperiksaan sama ada SPM, stam atau sebagainya, bawa kepada ketua pengawas peperiksaan di pusat tersebut dan ketua pengawas mengesahkan mereka adalah calon peperiksaan dan mereka boleh menduduki di pusat tersebut sebagai calon menumpang dengan menggunakan maklumat peperiksaan sama ada dari segi maklumat angka giliran dan juga pusat peperiksaan yang asal yang ada dalam pernyataan peperiksaan tersebut boleh digunakan dan kehadiran mereka akan dimasukkan dalam e-kehadiran di pusat yang mereka duduki itu untuk sementara itu dengan maklumat yang asal mereka. Seterusnya ialah calon cicir. Calon cicir bermaksud mereka tidak mendaftar, mungkin disebabkan oleh ada beberapa isu-isu teknikal ataupun mereka telah mendaftar di pusat-pusat peperiksaan ataupun melalui SPP JPM bagi calon persendirian tetapi maklumat mereka tidak ada dalam pusat tersebut ataupun di dalam maklumat untuk peperiksaan tersebut. Maka di sini mereka boleh terus ke pusat-pusat peperiksaan yang ada untuk mereka duduki sebagai calon cicir. Mereka mesti mendapat kebenaran daripada pihak ketua pengawas peperiksaan di pusat tersebut sekiranya mata pelajaran yang mereka daftarkan itu ada ditawarkan ataupun kertas soalannya ada di pusat tersebut, Irfan. Dan pihak ketua pengawas peperiksaan pula perlu mendapatkan pengesahan daripada sektor pentaksaan peperiksaan negeri ataupun kepada pegawai-pegawai peperiksaan di peringkat daerah masing-masing atau kepada penyelia-penyelia kawasan mereka untuk memastikan bahawa calon ini memang calon cicir yang tidak ada maklumat sebelum ini disebabkan oleh masalah teknikal dan sebagainya. Jadi dibenarkan mereka menduduki peperiksaan di pusat tersebut. Seterusnya yang akhir sekali untuk digunakan ataupun calon-calon yang biasa ada dalam peperiksaan kita adalah calon bantahan. Bermaksud di sini
calon-calon yang mungkin semasa membuat pendaftarannya nak mengambil mata pelajaran, contohnya mata pelajaran prinsip akaun sebagai mata pelajaran elektif. Tetapi bila daftarkan pakai prinsip akaun, ada masalah teknikal ataupun dia merasakan dia tak nak ambil paper tu, dia nak tukar daripada paper lain ataupun subjek lain ataupun mata pelajaran lain, maka semasa di pusat peperiksaan mereka boleh meminta dengan ketua pengawas peperiksaan di pusat tersebut untuk bertukar mata pelajaran kepada mata pelajaran lain walaupun tidak didaftarkan dalam pendaftaran SPM mereka, tapi dengan syarat kertas peperiksaan tersebut ada di pusat tersebut dan mereka mesti membuat proses sebagai calon bantahan yang akan diuruskan oleh pihak ketua pengawas peperiksaan di pusat tersebut, ya. Dengan syarat, saya ulangi, kertas peperiksaan ataupun mata pelajaran yang mereka nak ambil yang tidak didaftarkan itu ada di pusat tersebut. Itu yang boleh kita buat, ya, Irfan, ya. Jadi calon-calon dibenarkan dengan syarat mereka mengisi borang-borang ataupun adalah dokumen yang perlu mereka isi bersama dengan ketua pengawas peperiksaan. Dalam masa yang sama mereka juga dikenakan bayaran kerana mengubah mata pelajaran yang mereka telah daftar tapi mereka tak nak ambil, mereka ambil mata pelajaran yang tidak didaftarkan. Jadi itu antara jenis-jenis calon ataupun definisi calon-calon, itu calon hospital, calon menumpang, calon cicir dan calon bantahan yang ada biasanya dalam kita mengendalikan urusan peperiksaan awam ini. Saya serah balik pada Irfan. Baik, terima kasih Tuan Zamri. Cukup jelas penerangannya tentang bagaimana maklumat tambahan ini mampu membantu calon-calon untuk menjalankan peperiksaan awam di masa yang akan datang. Baik, saya ada soalan kepada Tuan sebenarnya. Okay. Contohnya, seorang calon ni, dia tengah jawab soalan peperiksaan, tiba-tiba jatuh sakit. Sampai memerlukan dia masuk ke hospital. Adakah peperiksaan ketika itu dikira dan dia akan dibawa ke hospital atau sebagainya? Okey. Biasanya ada beberapa keadaan, tetapi bagi calon yang sebegini, dia sedang menduduki peperiksaan, dia jatuh sakit dan mungkin dia tidak sadarkan diri, ya, betul. Maka ketua pengawas peperiksaan di pusat berkenaan akan memaklumkan kepada penyuluh kawasan daerah, memaklumkan bahawa ada pelajarnya, ada calonnya yang jatuh sakit dan perlu dibawa. Kalau sebelum itu, kalau kita tengok kalau keadaannya tidak kritikal, mungkin dia dibawa kepada bilik sakit ataupun satu tempat yang lain untuk diberikan masa tambahan untuk mereka menjawab. Tetapi sekiranya calon ini memang tidak boleh menjawab pada masa tersebut, mereka akan dibawa ke hospital yang berdekatan, yang tempat yang telah pun kita kenal pasti. Calon ini kemungkinan besar kita lihat dari segi masa yang ada, mereka dibenarkan untuk menjawab, diberikan masa tambahan bagi kertas tersebut untuk di hospital tersebut, ya. Sehingga pada masa yang dibenarkan untuk tamat tempoh peperiksaan. Okey. Dan kalau dia dah sihat lepas tu, kita bawa kembali ke sekolah, insya-Allah. Betul, Pak. Baik, terima kasih Tuan Zamri. Mungkin sekarang ni Tuan Zamri boleh berikan sedikit rumusan ringkas tentang topik kita. Okey, terima kasih Fan kerana berikan ruang kepada saya. Yang di sini saya mengambil kesempatan sebagai mewakili pihak lembaga peperiksaan, juga mewakili petugas-petugas peperiksaan di seluruh negara, mengucapkan selamat menduduki peperiksaan kepada semua calon peperiksaan SPM, STAM, SVM, ujian pencapaian bahasa antarabangsa, supaya calon-calon semua akan menduduki peperiksaan dalam kesihatan yang baik, mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan dan sentiasa bekerjasama dengan pihak ketua-ketua pengawas di pusat peperiksaan bagi memastikan kita dapat melaksanakan peperiksaan awam ini dengan sempurna. Jadi, terima kasih sekali lagi. Terima kasih memberi ruang kepada kami lembaga peperiksaan bersama dengan Direct TV di sini. Saya serahkan balik kepada Irfan. Baik, terima kasih kepada Cik Muhammad Zamri Abdul Aziz, Timbalan Pengarah Periksaan Sektor Operasi Lembaga Periksaan KPM, kerana sudi bersama kita berkongsi tentang bagaimana untuk bersiap siaga demi menjalani peperiksaan awam. Dan terima kasih juga kepada Cikgu Wan Nur Adli sebagai jurubahasa isyarat kita. InsyaAllah ada sedikit jumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.